Maka barang siapa i'tiqad atau berkata Nabi Musa agama Yahudi dan Nabi Isa agama Nasara, agama Kristian, nescaya jadi kafir murtad orang itu. Ya betul. Kerana Nabi-Nabi Muslim, Islam. Dan Nabi-Nabi tidak diitlak dengan nama Nasara. Dan Nabi tidak akan disebut dengan Yahudi. Masalah kita sekarang sini, Ashabul Kahfi, para umat terdahulu di kalangan pengikut-pengikut Nabi, adakah mereka digelar sebagai Muslim? Itu saja. Pandangan sebahagian mengatakan, Ibnu Salah menyebutkan demikian. Baik, kalau kamu berpegang dengan pandangan tersebut, jangan mengatakan. Pandangan sebahagian mengatakan, Ibnu Salah menyebutkan demikian. Baik, kalau kamu berpegang dengan pandangan tersebut, jangan mengatakan. Pandangan sebahagian mengatakan, Ibnu Salah menyebutkan demikian. Baik, kalau kamu berpegang dengan pandangan tersebut, jangan mengatakan bahawa yang menyebutkan bahawa kelompok yang bukan Nabi di kalangan umat terdahulu, mereka adalah Masihiyun atau diterjemah dengan Kristian dan seumpamanya, dianggap sebagai sesat, kafir dan seumpamanya. Ini silap dalam pandangan tersebut. Jadi kita kena berhati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama-sama lagi. Okey, hari ini aku nak bawa full penjelasan dan juga ulasan kisah soal Ashabul Kahfi apabila baru-baru ni daripada Ustaz Azhar Idrus dan juga daripada ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Ustaz Azhar Idrus pun dia ada macam dia dah sanggah Datuk Seri Anwar Ibrahim punya ucapan, dan soalan yang ditanyakan pun soalan yang tak betul, soalan yang lari konteks daripada ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan dia pun dia tak faham apa tujuan yang sebenar-benarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap soal dia macam keteguhan, keimanan, keyakinan, ketakwaan, kealiman 7 orang Ashabul Kahfi ni terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. So tujuan dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap tu, dia nak sampaikan kepada penjawab-penjawab awam supaya beramanah tabligh fatonah yang sebenarnya. So aku nak buat dengan hampa sebenarnya ni daripada Syekh Nazrul Nasir. Syekh Nazrul Nasir ni dia akan menceritakan kepada kita A sampai Z, dan dia pun dia ada buat perkongsian dia daripada ucapan disebabkan kecoh baru-baru ni viral soal Ashabul Kahfi ni, dan dia buat satu daripada siri 1 sampai siri 3 menceritakan kepada rakyat Malaysia kan apa yang berlaku, apa agama ketika itu, apa semua. Dia tunjuk kitab dan dia buka kitab dan dia baca bersama-sama dengan kita semua. So aku nak berkongsi dengan hampa, ini adalah satu ilmu yang sangat-sangat besar, ilmu yang sangat-sangat penting untuk rakyat Malaysia kita ni, umat Islami tahu. Dan alhamdulillah banyak agamawan pun, alhamdulillah rakyat Malaysia sekarang ni makin hari makin tahu soal-soal agama daripada media-media sosial. Walaupun dia berlaku sedikit macam kekecohan kan, sehingga ada yang ada yang menjahilkan orang, ada yang menerakakan orang, ada yang membodohkan orang. Tapi alhamdulillah dengan apa yang berlaku ni, ramai agamawan menjawab, menceritakan dan juga pakat-pakat berkongsi, dan juga ada hak yang perbezaan pendapat antara ulama-ulama hak yang terdahulu menceritakan soal Ashabul Kahfi ni pelbagai dan sangat-sangat banyak. So aku nak bawa dengan apa lagi, bersama-sama kita layan, kita dengar, dan alhamdulillah kita ada seorang hamba Allah, orang-orang agama, seorang ustaz ni dia akan berkongsi dengan kita. Alhamdulillah, aku pun memang ustaz ni aku dah follow dia dekat 10 tahun selepas dia ada keluarkan selawat tafrijiyah, aku nak sebut sebab aku gagap hak yang selawat untuk kita nak tarik rezeki tu kan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salama. Jadi selawat tu aku duk ulang Syekh ni punya selawat tu sehingga aku ingat, alhamdulillah, sehingga hari ni. Dan dia ni apabila dia keluarkan video dia, perkongsian dia soal Ashabul Kahfi ni viral gila-gila dekat media-media sosial, semua platform orang pakat-pakat ambil dia punya perkongsian, dan alhamdulillah jutaan view tontonan terhadap rakyat Malaysia. Alhamdulillah dengan jutaan view tu rakyat Malaysia dapat manfaat. Sebab itulah aku nak bawa dan aku nak berkongsi dengan hampa bersama-sama. Dia akan ada 4 siri. Aku akan bawa 4 siri dan aku akan berkongsi dengan hampa semua. Satu siri by satu siri by satu siri.
Jom sama-sama kita dengar bersama dengan Syekh Nazrul Nasir. Jom sama-sama kita dengar. Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam. Maaf, saya mohon izin untuk bertanya. Bagaimana dengan pandangan Tuan Syekh berkenaan dengan pendapat sebagian orang yang mengatakan bahawasanya Ashabul Kahfi adalah daripada golongan kaum Kristian? Baik. Jadi ada isu sedikit berkenaan dengan masalah ini, dan isunya sebenarnya berkenaan dengan istilah Kristian itu digunakan kepada Ashabul Kahfi. Adakah tepat penggunaan kalimah Kristian? Jadi saya tidak mau menjawab dengan jawapan saya dulu. Kita lihat dulu adakah penggunaan tadi dibenarkan. Karena istilah Masihi, Kristian itu sebenarnya adalah istilah Masihi, ataupun diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan Al-Masihiyun. Ini Kristian. Dan adakah boleh digunakan istilah tadi kepada Ashabul Kahfi ataupun tidak? Dan adakah hanya digunakan dengan lafaz Nasara saja? Itu yang menjadi perbahasan. Jadi cuba kita tengok dengan nas yang jawapan daripada para ulama Jordan dalam fatwa Darul Ifta Jordan, iaitu berkenaan dengan masalah ini. Ini fatwa ini telah dijawab pada tahun 2012. Kita tengok sama-sama. Ini soalannya. Ini hal yajuzu itlaqu lafzi al-masihiyyin 'ala an-nasara haitsu lam yarid fil Qur'anil Karim tasmiyatuhum bidzalik. Adakah harus meletakkan lafaz Masihiyyin, maksudnya lafaz Kristian ke atas Nasara, kerana tidak ada warid dalam Al-Quranul Karim penamaan dengan Masihi. Dalam Al-Quran tidak disebut Masihi. Maka jawapan daripada Darul Ifta Jordan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la haraja fi tasmiyatin nasara bismil masihiyyin. Ini tidak ada masalah untuk menamakan Nasara dengan nama Masihi, dengan makna Nasara dengan sebutan Kristian. Walau lam yarid hadzal ismu fil Qur'anil Karim. Kalau tidak disebut nama ini dalam Al-Quran. Iz, apa ta'lilnya? Iz la yushtaratu fi tasmiyati at-tawaif wal adyan an yakuna al-ismu thabitan fil kitab was sunnah. Ini ta'lilnya. Karena tidak disyaratkan untuk menamakan satu kelompok ataupun agama dengan sesuatu nama yang mesti sabit dalam Al-Quran sahaja. Bal yakfi an yushtahara al-ismu alaihim. Yang ini maksudnya nama tadi telah masyhur di kalangan mereka. Wa ya'rifuhu al-ulama bainahum wa la yuhtamalu mahzuran syar'iyyan. Yang tidak ada diketahui oleh para ulama di kalangan mereka, dan juga tidak ihtimal padanya ada mahzur syar'i. Fal-Quranul Karim yakhtasiru ala ba'd al-asma' wa la yanfi ghairaha. Al-Quran meletakkan dengan sebahagian nama, tetapi tidak menafikan yang lain daripada itu, kerana tak sebut penafian terhadap nama selain daripada Nasara. Contoh, wa qad ista'mala al-ulama al-muslimuna fil madi wal hadir kalimata masihi lidalalati ala muntasab atau muntasib lid-diyanati nasraniyah. Iaitu kalimah Masihi ini digunakan, maksud kalimah Kristian itu sendiri telah digunakan oleh para muslimin, ulama muslimin madi dan hadir yang terdahulu pun telah gunakan. Antaranya siapa? Dalam kitab tarajim dan kitab tarikh para ulama seperti kitab Uyunul Anba, bahkan dinaqalkan oleh Imam Subki dalam Tabaqat Syafi'iyah juzuk ketiga muka surat 209, hadzal isma, nama ini, nama Masihi ini, fi abyatin lil Imamil Qaffal Asy-Syashi Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi isunya sekarang ialah kalau seorang tadi menyebutkan bahawa Ashabul Kahfi itu Kristian dengan makna beriman dengan Trinity, itu salah. Tapi kalau dia hanya menyebutkan Kristian jadi dengan makna Nasara, maka saya kira itu tidaklah bermasalah. Dan kalau kata menyebutkan Ashabul Kahfi seperti yang difahami di dalam versi Kristian, iaitu dengan makna mereka adalah pengikut kepada Nabi Isa dan kemudian menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan, maka ini ternyata salah dan bertentangan dengan Al-Quran. Tetapi kalau digunakan istilah sahaja sebagai Kristian dengan makna Masihi, dan ianya tidaklah bercanggah seperti mana yang dinyatakan dalam fatwa Jordan yang kita telah bacakan tadi. Moga-moga semuanya mendapat manfaat, dan kita kena berhati-hati daripada kita menempelak seseorang dan seumpamanya, ataupun sehingga dengan masalah istilah sahaja menyebabkan kita berlaku perpecahan yang besar.
Semoga ini akan membantu dalam kefahaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masih lagi berlaku sedikit kekeliruan di kalangan masyarakat kita di tanah air berkaitan dengan diitlakkan ataupun disebutkan kepada umat yang terdahulu dengan sebutan Masihi atau Nasara ataupun Kristian dan seumpamanya, seperti mana yang telah kita nyatakan pada video yang lalu. Kemudian mereka mengatakan bahawa contoh Ashabul Kahfi tidak boleh diletakkan kepada mereka dengan gelar Kristian, contohnya dengan makna Masihi. Kristian bukan dengan maksud di sini Trinity. Kalau Kristian dengan makna Trinity semata-mata, maka ianya ternyata salah lah. Tapi kalau kata diletakkan dengan makna Kristian yang diterjemahkan daripada Al-Masihiyun dengan makna yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam, bukan Trinity, maka mereka mengatakan ini salah secara total. Dan para muslimin yang golongan yang terdahulu mereka juga adalah muslim, muslimun sepatutnya. Jadi sepatutnya disebutkan dengan gelaran muslimun ataupun seumpamanya, lazim daripada ucapan tadi difahami dengan demikian. Baik, kita tengok bagaimana kefahaman para ulama terdahulu tentang itlak kalimah Islam dan muslimun ini kepada umat yang terdahulu. Adakah ianya benar ataupun tidak? Ini dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Fatwa Hadisiyah, dan dinyatakan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah di dalam Al-Hawi lil Fatawi. Dan saya pernah mendengar ucapan ini daripada Maulana Syekh Jamal Faruq waktu kami belajar dengan beliau di Masjid Al-Azhar Al-Sharif. Beliau mengatakan bahawa golongan antara khususiat umat Nabi Muhammad ini adalah digelarkan dengan muslimun seperti mana diucapkan kepada para nabi terdahulu. Tetapi umat nabi-nabi terdahulu mereka tidak digelar muslimun, tapi mereka dinisbahkan kepada nabi mereka. Digelar dengan Yahudi, digelar dengan Nasara, Masihiyun dan seumpamanya. Jadi kita lihat bagaimana perbahasan para masyayikh khusus dalam mazhab kita Syafi'i sendiri dan dinyatakan oleh para a'immah dalam kitab-kitab mereka. Mari tengok sama-sama yang kita baca sama-sama insya-Allah. Ini dalam Fatwa Hadisiyah. Dalam Fatwa Hadisiyah dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, matlabun hal yutlaqul islamu ala sairil milal as-sabiqah wa su'ila nafa'allahu bihi bima lafzuhu. Ini dengan lafaznya apa dia? Ikhtalafa al-ulama'u hal yutlaqu al-islamu ala sairil milal as-sabiqati hina haqiqatiha aw yuqtassu bihadhihi al-ummah bima fama ar-rajihu fi dhalik. Jadi ada ulama berlaku khilaf. Adakah diitlakkan Islam itu kepada seluruh umat yang terdahulu? Ini agama-agama terdahulu digelarkan Islam ataupun tidak? Hina haqiqatiha, dengan waktu ketika hakikah. Maksudnya kebenaran agama tadi masih benar. Maksudnya Kristian atau Masihiyun yang bukan Trinity, contoh. Yahudi yang bukan menganggap bahawa Uzair ibnullah dan seumpamanya. Dan ataupun ianya dikhususkan kepada umat ini sahaja. Mana yang rajih fi dzalik? Fa ajaba biqaulihi, maka Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjawab dengan ucapannya, rajjaha Ibnu Salah al-awwala. Rajjaha al-Imam Ibnu Salahi al-awwala. Al-awwala bermakna ai dengan makna sairul milal as-sabiqah, digelarkan dengan Islam. Baik. وسيأتي ما يصرح به من لفظ القرآن ورجح غيره الثاني dengan makna ianya hanya khusus kepada golongan muslim saja, golongan kita ini muslimin, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa annahu la yusafu bihi ahadun min al-umam as-sabiqati siwa al-anbiya'i faqat. Dan tidak disifatkan seorang pun di kalangan umat terdahulu dengan Islam, dengan muslim, melainkan para nabi sahaja. Nabi sahaja digelar muslim.
Tu kita ada melihat ada sebahagian orang berkongsi dengan ucapan para masyayikh kita Melayu dalam kitab-kitab mereka menyebutkan kata siapa yang mengatakan Nabi Isa Kristian, siapa yang mengatakan Nabi Allah Isa Yahudi, Musa Yahudi, maka kafir ia. Ya betul. Kenapa? Karena para nabi Muslim. Tetapi umat yang terdahulu mengikut pandangan yang kedua yang dirajihkan oleh kebanyakan para ulama juga bahawa tidak disifatkan umat terdahulu dengan Islam melainkan nabi-nabi sahaja. Wa syurrifat hadhihi al-ummatu bi an wusifat bima yusafu bihi al-anbiya'u tashrifan laha wa takrima. Dan dimuliakan umat ini, yakni umat Nabi Muhammad dengan disifatkan dengan apa yang disifatkan kepada para nabi sebagai kemuliaan dan kemuliaan kepada mereka. Wastadalla al-Hafidh as-Suyuti ala rujhan ats-tsani bi umurin mabsutatin hasilul amsali minha umurun. Dan dikeluarkan dalilnya oleh Al-Hafidh as-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil-Fatawi. Ini kitab ini yang nanti kita akan perhatikan. Al-Imam as-Suyuti menyebutkan dengan satu risalah khusus hampir 20 ke 30 muka surat membicarakan berkenaan dengan tentang perkara tadi. Ni dinyatakan oleh beliau sebelum kita baca ni. Tengok Imam Suyuti nyatakan dalam Hawi lil-Fatawi di dalam dalam risalah beliau Itmamun Ni'mah fi ikhtisasil Islami bi hadhihi al-ummah. Tajuk dia sini. Penyempurnaan nikmat pada mengkhususkan Islam itu hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyatakan di sini pernyataan yang luar biasa, agak menarik, nanti kita akan baca. Dan ini berapa line? Ni saya tengok, tunjuk 115 daripada muka surat 115 juzuk yang kedua. 1 2 3 4 5 6 7 8 kali 2 lebih kurang 16 muka surat, lebih kurang 16 muka surat dengan tulisan yang begini, dibahaskan oleh beliau tentang perkara ini saja. Dan beliau merajihkan pandangan kedua, iaitu, dan tajuknya sendiri telah jelas, Itmamun Ni'mah fi ikhtisasi al-Islam bi hadhihi al-ummah. Baik, cuba lihat balik apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar. Hasilul amthal minha umur. Hasil di sini dengan makna muhassil. Hasil dengan makna muhassil. Dengan makna al-ijmal ba'da tafsil. Hasil sini bukan dengan makna hasil dengan maksud disebut oleh para ulama usul ataupun para fuqaha ketika menulis kitab, hasil dengan makna al-tafsil ba'da al-ijmal. Di sini al-ijmal ba'da tafsil. Kenapa? Karena siyak sebelumnya menyebutkan bi umurin mabsutah hasilul amsal, ay bi makna muhassal. Iaitu dengan makna diringkaskan daripada apa yang dinyatakan oleh Imam Nawawi dan Imam Suyuti dalam kitab beliau Itmamun Ni'mah tadi. Lalu Al-Imam Ibn Hajar menyatakan dalil-dalil yang menunjukkan bahawa umat ini sahaja khusus dengan gelaran muslimin. Iaitu yang pertama, minha qauluhu ta'ala huwa sammakumul muslimina. Baik, ini kita akan nyatakan pada video yang kedua insya-Allah. Kita dah bahas pada video yang pertama berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Dalilnya diringkaskan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Fatawa Al-Hadithiyah. Mari kita lihat sama-sama apa yang dinyatakan oleh Sayyidina Al-Imam Ibn Hajar. Kata beliau, di sini kita baca semula. Wastadalla Al-Hafidh as-Suyuti ala rujhan ats-tsani bi umurin mabsutatin hasilul amthali minha umur. Jadi Imam As-Suyuti rahimahullah, Al-Hafidh as-Suyuti merajihkan pandangan yang kedua, iaitu pandangan yang mengatakan bahawa istilah muslimun itu hanya dikhususkan kepada golongan umat Nabi Muhammad SAW, bukan umat yang terdahulu. Dengan umur mabsutah ini dipanjangkan perbahasan tadi dalam kitabnya Hawi lil-Fatawi. Hasilul amsal, hasilu al-amsal, hasil di sini dengan makna muhassil, iaitu al-ijmal ba'da tafsil. Karena siyaq di sini adalah dengan makna ijmal ba'da tafsil, iaitu diringkaskan perbahasan sebelumnya telah dibahaskan dengan terperinci dalam Hawi lil-Fatawi.
Karena biasanya hasil dalam kitab para ulama maksudnya adalah al-ijmal, al-tafsil ba'da al-ijmal. Seperti kita akan lihat nanti di sini. Maksudnya hasilul amthal di sini adalah maksudnya muhassil. Manakala hasil di sini dengan makna hasil hasil, iaitu at-tafsil ba'da al-ijmal, iaitu diperincikan setelah mana dibahaskan secara ringkas di dalam perbahasan ini. Baik, apa dalilnya? Minha, dalil kata ini khusus kepada umat Nabi Muhammad. Qauluhu ta'ala huwa sammakumul muslimin. Huwa sammakumul muslimin. Wa ikhtulifa fi dhamiri huwa. Hal huwa lillah aw li Ibrahim ala qaulain. Berlaku khilaf di kalangan ulama pada dhamir huwa sammakumul muslimin. Huwa ni kembali kepada siapa? Siapa yang menyebutkan ad-dhamir huwa ni? Ada sebahagian mengatakan dhamir huwa lillah, yakni Allah, iaitu Allah sammakumul muslimin, aw li Ibrahim ala qaulain. Ada dua qaul. Qaul yang pertama mengatakan Allah, yakni huwa, yakni Allah sammakumul muslimin. Qaul yang kedua Ibrahim sammakumul muslimin. Dan qauluhu huwa sammakum, huwa sammakum di sini law lam yakun khassan bihim, yani sammakum bi khusus. Kalau ini bukan khusus kepada golongan muslimin, kalladzi dzukira qablahu, lam yakun li takhsisihi bidzikri wala liiqtiranihi bima qablahu. Yani seperti ayat ni, huwa sammakumul muslimina min qabl. Dengan min qabl di sini maknan. Kalau tak ada makna apa kalau begitu? Kalau tidak dia khususkan hanya muslimin ini kepada golongan muslimin sahaja, bukan kepada umat terdahulu. Jadi hadza huwa alladhi alaihi salafu min al-a'immah. Dan ini yang dipegang oleh para salaf di kalangan para a'immah muslimin. Faqad sahha an Ibn Zaid ahadi a'immati salafi fi tafsiri, dalam kitabnya tafsir, wa min atba'i tabi'in annahu qala lam yadhkurillahu bil islami ghaira hadhihi al ummah. Yani Islam ini tidak disebutkan melainkan kepada umat Nabi Muhammad sahaja. Walam yusma' bi ummatin dzukirat bil islami ghairaha. Dan tidak didengar bahawa umat sebelum ni digelar dengan Islam. Maksud tidak digelar dengan muslimin. Wa akhraja Ibn al-Munzir wa Ibn Abi Hatim an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala huwa sammakumul muslimina min qabl. Qala ta'ala, qala Allah azza wa jalla huwa sammakumul muslimina min qabl wa akhraja an Mujahidin wa Qatadata mithlahu. Wa akhrajahu Abd bin Humaid wa Ibn al-Munzir an Sufyan bin Uyainah wa akhrajahu Ibn Abi Hatim an Muqatil ibn Hibban. Wa hasilu hadhihi al-athar. Hasil di sini dengan makna apa? At-tafsil ba'da al-ijmal. Yani dibahaskan semula dengan terperinci setelah diringkaskan perbahasan dalil yang telah disebutkan tadi. Dan ini kita akan bahaskan pada video yang seterusnya insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyambung kembali perbahasan yang ketiga bagi siri yang telah lalu. Kita bahaskan berkenaan dengan adakah diitlakkan kalimah Islam ataupun muslimun kepada umat terdahulu selain daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah nyatakan bahawa terdapat khilaf dengan perkara tersebut, bahawa sebahagian ulama seperti al-Imam Ibn Salah mengatakan bahawa diitlakkan muslimun dan Islam itu sendiri kepada umat terdahulu. Manakala sebahagian ulama lagi merajihkan bahawa tidak disifatkan muslimun ataupun Islam kepada umat, hanya kepada nabi-nabi sahaja. Ia digelarkan dengan muslimun dan dikhususkan ini kepada umat Nabi Muhammad, digelarkan mereka dengan muslimun dan diberikan kepada mereka dengan Islam seperti mana nabi-nabi terdahulu. Jadi kita lihat sambungan apa yang dinyatakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitab beliau. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, sambungan kepada apa yang telah beliau nyatakan, wahasilu hadhihi al-athari an haula'i alladhina humul a'immatu ad-din was-salaful mufassirin min الصحابة والتابعين وأتباعهم أن الله سمى هذه الأمة مسلمين
fi ummil kitabi wa huwa al-lawhul mahfuz. Wa fi at-taurati wal injil wa sa'iri kutubihil munazzalati wa fil Quran. Jadi hasil sini dengan makna tafsil ba'dal ijmal. Ini berbeza dengan hasil dengan makna sebelum ini. Hasil di sini dengan makna muhassil, iaitu al-ijmal ba'da tafsil. Baik. Hasil daripada asar yang telah dinyatakan an haula'i alladhina humul a'immah ad-din wa salaful mufassirin min sahabati wat tabi'in wa atba'ihim anna Allah samma hadhihi al-ummata muslimin. Allah menamakan umat ini umat Nabi Muhammad ini dengan muslimin. Fi ummil kitab, dalam ummul kitab, dalam lauh mahfuz, iaitu maksudnya ummul kitab di sini ialah lauh mahfuz. Dan di dalam Taurat, dalam Injil dan dalam seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dan dalam Al-Quran. Wa annahu ikhtassahum bihadzal ismi min duni sa'iril umami, iaitu dikhususkan nama Islam ini Muslim kepada umat Nabi Muhammad, bukan kepada selain daripada umat Nabi Muhammad. Wa yasihhu ruju'u dhamiri huwa li Ibrahim kama qalahu ibnu Abi Zaid liqawlihi rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan sah untuk kita katakan bahawa dhamir huwa pada ayat huwa sammakumul muslimin ini kepada Nabi Ibrahim, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abi Zaid, yang seperti doa Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimain, jadikan kami muslimain, yakni siapa muslimain? Da'a bidzalika li nafsihi wa li waladihi. Beliau berdoa kepada dirinya Nabi Ibrahim dan kepada anaknya. Wa huma nabiyan, kedua-duanya nabi. Summa da'a li ummatin min zurriyyatihi wa hiya hadhihi al-ummah, ni umat Nabi Muhammad ni. Wa li hadza aqabahu bi rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Iaitu wa huwa nabiyuna ijma'an. Itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada masalah. Kerana apa? Kerana nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam nabi, Nabi Ismail nabi, Nabi Ishaq nabi. Maka mereka digelar dengan muslimin. Ini tidak bercanggah seperti mana dinyatakan oleh al-imam tadi, iaitu la yusafu bihi ahadun minal umami sabiqah siwal anbiya'i faqat. Nabi-nabi saja digelar. Tamam? Jadi kalau kita baca dalam pernyataan ini yang dinyatakan ni dalam paku iman disebut, ini wajib kita i'tiqad ke semua mereka itu daripada Nabi Adam hingga sampai kepada Nabi Muhammad, sekalian mereka itu agamanya ialah agama Islam. Ya, betul. Ini tidak bercanggah, betul. Karena inna ad-dina 'indallahil Islam. Baik. Maka barang siapa i'tiqad atau berkata Nabi Musa agama Yahudi dan Nabi Isa agama Nasara, agama Kristian, nescaya jadi kafir murtad orang itu. Ya, betul. Karena nabi-nabi Muslim, Islam, dan nabi-nabi tidak diitlak dengan nama Nasara, dan nabi tidak akan disebut dengan Yahudi. Ini tepat, betul ke? Kalam Imam pengarang sahib kepada paku iman tepat. Dan ini tidak bercanggah langsung dengan pandangan para ulama yang menyebutkan dengan demikian. Masalah kita sekarang sini, Ashabul Kahfi, para umat terdahulu di kalangan pengikut-pengikut Nabi, adakah mereka digelar sebagai Muslim? Itu saja. Jadi kesalahfahaman ini menyebabkan kita berlaku kekeliruan dalam masalah tersebut. Padahal perkara ini tidak berlaku khilaf pun di kalangan tidak berlaku kekeliruan di kalangan ulama. Ya, masalah ini masalah khilaf. Jadi pandangan sebahagian mengatakan, Ibnu Salah menyebutkan demikian. Baik, kalau kamu berpegang dengan pandangan tersebut, jangan mengatakan bahawa yang menyebutkan bahawa kelompok yang bukan Nabi di kalangan umat terdahulu, mereka adalah Masihiyun atau diterjemah dengan Kristian dan seumpamanya, dianggap sebagai sesat, kafir dan seumpamanya. Ini silap dalam pandangan tersebut. Jadi kita kena berhati-hati. Dan ini disebutkan di dalam banyak hadis lagi yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar. Saya telah letakkan kitabnya, Fatwa Hadisiyah, pada muka surat 322 dan 323. Ini cetakan yang saya ada, Darut Taqwa, Dimashq, Suria. Dan boleh buka dekat dengan kitab-kitab lama yang ditahqiq dengan kitab lama. Dan ini dalam Hawi lil Fatawi, ini cetakan Darul Jail, Beirut. Yang ini pada jilid yang kedua, muka surat 115. Dan ini dinyatakan dalam risalah beliau yang ke-58,
itmamun ni'mah fi ikhtisasil islami bihadhil ummah. Ini ada dinyatakan. InsyaAllah ada rezeki saya cuba untuk diskusikan risalah ini dengan baik, insyaAllah ta'ala. Dan tidak bertujuan video ini tidaklah melainkan hanya untuk percambahan ilmu dan pengetahuan kita terhadap masalah istilah dan juga pensejarahan perlu untuk kita melihat dengan teliti. Dan jangan dengan hanya muyul politik ataupun seumpamanya menyebabkan kita jadi ingin mempertahankan dan juga kita ingin menidakkan kelompok yang berbeza dengan kita dan menuduh pula orang yang menyebutkan tentang perkara ini sebagai penyokong kepada pihak-pihak tertentu. Kami di pondok, kaya di zawiyah, kami hanya mempelajari ilmu. Wirid, zikir dengan tariqah syaziliyah siddiqiyah dan juga berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan tidak kita mengabaikan dengan politik dan seumpamanya, tetapi kita tidak melibatkan di pondok kita dengan politik dan seumpamanya, dengan makna untuk menyokong pihak-pihak yang tertentu sampai kepada waktu tanggungjawab untuk kita menyokong ataupun kita mengundi, maka kita mengundi. Jadi ini tidak ada kaitan langsung dengan politik dan seumpamanya. Ini moga-moga dapat ilmu dengan apa yang kita bahaskan, dan seperti saya nyatakan kitab-kitabnya. Maka yang pandai, yang ngerti, insaf, maka dia akan melihat dengan pandangan yang jitu. Tapi yang tidak lagi boleh untuk membaca kitab-kitab Arab dan seumpamanya, saya cadangkan untuk kita pelajari dengan lebih mendalam daripada guru-guru yang muktabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, geng. Alhamdulillah kita dah bersama dengan Syekh Nazrul Nasir. Itulah pesanan dia tadi ya, untuk part yang terakhir, siri yang keempat, wajib berhati-hati. Siri yang ketiga, wajib berhati-hati. Walaupun memang ada perbezaan pendapat antara ulama-ulama. Memang daripada fikir dah sebelum kita fikir, dah ramai orang fikir dah. Masalah ni adalah masalah khilaf, perbezaan pendapat antara ulama. Jadi berhati-hati. Janganlah disebabkan seperti mana yang dia kata tadi, Masihiyun kan, terjemahan antara aku nak cakap pempayahan, tapi aku harap hampa semua faham lah kan, sebab perbezaan daripada refer kitab tadi daripada Imam Hajar. Janganlah sampai membodoh, menerakakan orang, menjahilkan orang. Sedih kan? Sedih. Yang paling geram sekali rakyat Malaysia yang aku tengok komen-komen kan. 2018 Ustaz Azhar cakap lain. Kan? 2023 Ustaz Azhar cakap lain. Memang berlaku perbezaan pendapat, tapi janganlah sampai taruh tu, janganlah sampai sedangkan ucapan yang sebenar Perdana Menteri kita untuk kita nak ambil ni contoh tauladan daripada 7 orang Ashabul Kahfi ni. So aku alhamdulillah aku dapat berkongsi dengan hampa semua kan, Syekh Nazrul Nasir ni bersama-sama dengan hampa. Aku pun rasa alhamdulillah kita ada orang ugamawan, orang alim dapat berkongsi, dapat buka kitab, dapat tunjuk kepada kita, dapat menceritakan orang Islam, adakah orang Muslim daripada zaman Nabi, daripada Nabi Ibrahim, Nabi turunlah sampailah ke Nabi Muhammad, dan sewaktu berlakunya yang Ashabul Kahfi 7 orang tu duduk di dalam gua bersama zaman tu, adakah sebelum zaman Nabi Isa ataupun selepas zaman Nabi Isa. Of course, benda yang berlaku terdahulu dia akan berlaku khilaf, perbezaan pendapat. Cuba hampa bayangkan, tahun 1960-an, tahun 1980-an dah berlaku khilaf. Sekarang ni apabila 2023 lagi banyak khilaf. Dan of course sebab itulah setiap fatwa-fatwa ni, setiap fatwa ataupun setiap apa-apa yang berlaku, mereka perlu kumpulkan para ulama, para alim-alim ni dan membincangkan apa yang dah berlaku, apa hukum, apa setiap hukum-hukum kita nak buat ni bukan boleh suka-suka hati buat. Kan, kita perlu berbincang, kita perlu buka satu table, dan bukannya setakat berbincang dan juga ataupun bermesyuarat
di antara ulama-ulama yang ada di dalam negara kita saja. Perlu kaitkan juga daripada Mesir, daripada Arab Saudi, daripada Mekah, Madinah, daripada negara-negara Islam. Perlu panggil duduk semeja dan berbincang soal apakah hukum ataupun perbezaan pendapat, dan boleh cerita, boleh sampaikan pendapat-pendapat masing-masing, dan boleh bukukan selepas itu. Dan kita boleh tengok balik dengan hadis-hadis daripada wali-wali Allah yang terdahulu kan. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Aku rasa alhamdulillah, syukuran kita ada orang-orang agamawan-agamawan, dan sangat ramai agamawan-agamawan kita bersuara soal kekhilafan Ashabul Kahfi ni, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ni. Dan aku sangat gembira, alhamdulillah, ramai agamawan kita buat macam ni. Tapi yang aku harapkan suatu hari nanti ada lebih ramai agamawan, ustaz-ustaz menceritakan soal fitnah Khazah. Itu je. Sebab sewaktu berlaku fitnah Khazah baru ni viral apa semua, ahli Parlimen Putrajaya kan, agamawan hanya beberapa orang saja menceritakan soal Khazah, fitnah Khazah ni, dan tuduhan zina dan juga tuduhan liwat ni. Tapi agamawan hak lain semua diam membisu. Dia macam salah satunya lah pada aku, serangan ni disebabkan kena dekat orang PAH, kena ke Ustaz Azhar Idrus. Sebab itulah pakat-pakat keluarkan kenyataan, keluarkan pendapat, keluarkan cerita, keluarkan pelbagai soal Ashabul Kahfi ni. Cuba bayangkan kalau soal liwat ni kena dekat pimpinan-pimpinan ataupun orang-orang yang terkenal yang macam di dalam PAH, barulah pakat-pakat agamawan ni keluarkan kenyataan. Kita tak maulah sampai tahap tara tu ada pimpinan-pimpinan PAS dah buat sesuatu yang bertentangan dengan agama soal liwat, soal Khazah ni. Takkanlah waktu tu barulah duk nak bersuara. So kalau boleh tegakkan benda kebenaran, and tegakkan kebenaran, jangan jadi syaitan bisu, jangan berdiam diri, jangan menjatuhkan agama sendiri. Apa yang untung dekat parti depa, agamawan depa pun pakat-pakatlah bersuara. Apa yang rugi dekat parti depa, diam jadi syaitan bisu. Amat-amat memalukan. Jadi terima kasih banyak. Kita jumpa untuk video yang akan datang. InsyaAllah inilah perkongsianku. Saya harapkan insyaAllah kebenaran akan kita pakat-pakat boleh ambil lah manfaat ucapan-ucapan daripada agamawan kita. Kita dapat berkongsi bersama-sama dan kita amalkan. Kita buat seperti mana pesanan Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap sejarah yang berlaku terhadap 7 orang pemuda Al-Kahfi ni. Keyakinan kita kepada Allah, kesungguhan, ketaatan kita kepada Allah. InsyaAllah. Jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.